Untuk bagian pengenalan, kajian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kekerabatan antara dua variasi bahasa Ibanik, iaitu satu, bahasa Iban Remun yang dituturkan di bahagian serian, dan yang kedua adalah bahasa Iban Unduk yang dituturkan di Sri Aman. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti persamaan kosakata, menentukan peratusan kata kognat dan meneliti sama ada bahasa Iban Remun dan bahasa Iban Unduk adalah dialek ataupun bahasa tersendiri. Seterusnya, kategori dan ciri Ibanik, iaitu yang pertama, nilai estetika yang merupakan keindahan bahasa dan variasi bunyi. Terdapat perbezaan fonem yang unik antara Remun dan Unduk ini. Contohnya, orang dalam bahasa Unduk, urang, manakala Remun, urang. Kajian ini menunjukkan kekayaan fonologi dan variasi sebutan menjadi bukti kepada keindahan sistem bunyi bahasa Ibanik daripada kedua-dua bahasa tersebut. Seterusnya adalah nilai didaktik, iaitu ilmu dan fungsi bahasa. Kajian ini menggunakan kaedah leksikostatistik untuk mengukur kognisi kosakata antara dua komuniti. Kedua, menentukan hubungan genetik linguistik dua bahasa tersebut, dan kajian ini bersifat pendidikan linguistik dan memberi panduan kepada penyelidik dan pendidik dalam memahami struktur dan asal-usul bahasa Ibanik tersebut. Dan seterusnya adalah nilai simbolik, iaitu hubungan bahasa dan komuniti. Bahasa mencerminkan identiti dan sejarah komuniti Ibanik, iaitu Remun mendiami kawasan Serian, manakala Unduk mendiami kawasan Sri Aman. Isolasi geografi Remun menyebabkan wujudnya variasi leksikal dan fonetik yang tersendiri yang mencerminkan hubungan erat bahasa dengan persekitaran. Seterusnya, pengumpulan data. Data yang dikumpul melalui temu bual bersama 8 orang informan, iaitu 4 penutur asli bahasa Iban Remun di Serian dan 4 pula merupakan penutur asli bahasa Iban Unduk di Sri Aman. Rakaman audio dibuat menggunakan telefon bimbit dan soalan diajukan berdasarkan senarai 100 kosakata Swades seperti kategori nama, saya, kamu, nombor seperti 1, 2, alam semula jari seperti pokok, air, haiwan seperti burung, anjing, anggota badan seperti tangan dan kaki. Manakala bagi transkripsi fonetik, data lisan ditranskripkan menggunakan simbol fonemik, iaitu burung dan Iban burung, Iban Remun. Transkripsi ini tidak menekankan bunyi kecil seperti tekanan atau panjang pendek, hanya bentuk fonem utama sahaja. Untuk kaedah perbandingan pula adalah yang pertama, perbandingan kosakata. Perbandingan dilakukan antara 100 kata asas dalam kedua-dua bahasa tersebut. Data dimasukkan ke dalam jadual berstruktur. Contohnya dalam jadual tersebut, saya, burung dan orang. Mana yang bertanda tambah adalah merupakan kata yang dianggap berkognat, manakala yang bersimbol tolak merupakan kata yang dianggap tidak berkognat. Seterusnya adalah kriteria perbandingan menurut Noriah et al., iaitu kata majmuk, imbuhan dan pinjaman dikecualikan. Hanya kata dasar dibandingkan, dan jika makna dan bentuk fonem hampir sama, ia dikira berkognat. Sebagai kesimpulannya, berdasar ciri-ciri Ibanik, estetika variasi sebutan bunyi seperti merupakan kekayaan fonologi, dan didaktik, iaitu kaedah saintifik leksikostatistik digunakan untuk pendidikan dan pemahaman linguistik. Manakala simbolik, bahasa mencerminkan sejarah penghijrahan dan interaksi sosial dan pengekalan identiti etnik tersendiri.